Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi di dalam pembelajaran kita berhubung dengan asas tajwid Al-Quran, siri yang ke-65 berhubung dengan hukum lafaz lam al-jalalah. Sebelum kita memulakan pelajaran kita, biasalah saya akan berpesan supaya semua viewer supaya subscribe dan kemudian share pada kawan-kawan yang lain, iaitu dengan tujuan untuk menyebarkan pelajaran ini, iaitu ilmu ini kepada semua orang-orang Islam, sama ada yang baru hendak belajar ataupun yang telah belajar, yang telah pandai membaca tetapi tidak faham tentang hukum-hukum tajwid dalam membaca Al-Quran. Maka ikutlah semua siri yang telah ke udara sebelum ini, itu daripada siri 1 hinggalah kepada siri ke-65 ini, supaya kita tidak ketinggalan dalam semua hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun di dalam ketika kita membaca Al-Quran. Dengan itu saya teruskan dengan penjelasan tentang hukum lam jalalah, iaitu hukum lafaz lam jalalah. Baik, kita mulakan. Baik, hukumnya lam lafaz al-jalalah. Baik, kita ketahui apakah al-jalalah itu. Lafaz al-jalalah iaitu ialah kalimah Allah ataupun nama Allah, walaupun dimasuki mim musyaddah, iaitu mim bertasydid di hujungnya. Contoh, kita perhatikan Allah, ini nama Allah. Dan ada lagi satu lagi juga, ini juga dipanggil lam lafaz al-jalalah, iaitu ada mim bertasydid di sini ataupun mim musyaddadah. Baik. Yang kedua, lam lafaz al-jalalah ialah lam berbaris fathah. Lam berbaris fathah dalam lafaz al-jalalah. Mana yang dikatakan masukkan lam berbaris fathah, iaitu baris atas. Kalau cakap Melayu kita biasa baris atas. Kalau bahasa Arabnya fathah, iaitu lam jalalah. Saya tunjukkan sini. Nama Allah tu baris atas. Lam ni lam ha. Lam yang kedua itu yang bertasydid itu barisnya di atas, rupa juga di sini. Itu yang dimasukkan berbaris fathah dalam lafaz al-jalalah, iaitu nama Allah. Dalam nama Allah itu, maka itulah dia berbaris atas. Baik. Ianya mempunyai dua hukum, iaitu tafkhim ataupun taghliz, dan juga tarqiq. Tafkhim ni boleh juga disebut taghliz ataupun tarqiq, iaitu dua lah. Kita biasakan satu sebut satu, biasanya orang sebut takhim, dan yang kedua ialah tarqiq. Cuba kita perhatikan apakah itu takhim. Itu takhim ataupun taghliz. Kita adjust ni tafa kha ya min takhim, dan ta ra lam ya ra. Ra di sini ada titik, kita tinggal titik so. Jadi taghliz ialah menebalkan sebutan huruf. Tahkim iaitu kita menebalkan sebutan huruf sepenuh mulut dengan mengangkat lidah ke langit-langit. Ketika apa? Ketika menyebutnya. Manakala tarqiq pula ialah menipiskan sebutan. Lawan dia tadi tebal, kemudian menipiskan sebutan huruf dengan antara lidah dan langit-langit terbuka. Iaitu di mana kita menyebut takik nipis. Nipis, jadi kita punya lidah tu terbuka, tidak terangkat. Macam ni lidah kita terangkat, mengangkat lidah kita, perut lidah kita terangkat. Semasa menyebut cara tafkhim. Baik, yang ni tidak, iaitu dia terbuka ketika menyebutnya. Baik. Lam lafaz al-jalalah dibaca tebal, iaitu bila? Iaitu tafkhim jika sebelumnya berbaris
atas, iaitu berbaris fathah, dan dhammah, baris hadapan. Cuba kita perhatikan, diberikan contoh di sini, saya berikan contoh. Pertama kita perhatikan khalallahu. Cuba perhatikan huruf lam di sini. Lam berbaris di atas sebelum nama Allah, sebelum al-jalalah. Jadi dia mesti dibaca iaitu tebal, iaitu tafkhim, dibaca tebal. Contoh yang kedua iaitu cuba perhatikan sebelum huruf sebelum nama Allah. Ini juga nama Allah yang kedua seperti yang di sini tadi, sama. Sebelumnya ialah baris apa? Iaitu perhatikan huruf kaf. Huruf kaf di sini baris di atas, maka sebab itu dia dibaca tebal. Macam mana bacanya? Subhanakallahumma. Yang tadi qalallahu. Baik. Contoh yang ketiga, kita pergi pada baris depan pula, huruf sebelum nama Allah. Ini nama Allah, ini mim sebelumnya baris depan. Baca begitu juga, kena baca tebal. Cuba tengok kita baca. Qad, ini ada kafarah sughra, ingat bila dal mati. Qad ya'lamullahu. Itu maknanya kita membaca di baris depan atau baris atas sebelumnya, sebelum nama Allah itu hendaklah dibaca tebal. Dan yang keempat sama juga, kita buat baris depan. Qala ya qaumi ibudullahu. Jadi yang mana baris depan? Iaitu huruf dal. Itu di sini mat asli ada. Mat asli dia bertemu dengan nama Allah di sini, maka kita juga kena baca tebal, iaitu qala ya qaumi ibudullahu. Jadi itulah cara membaca tebalnya. Baik, selepas kita tahu bagaimana membaca tebal, iaitu hukum tafkhim, membacanya dengan hukum tafkhim, iaitu tebal, kita perhatikan pula bagaimana pula membaca dengan hukum tarqiq, iaitu nipis. Tarqiq, nipis. Perhatikan sini, tinggal sedikit saja penjelasan yang keempat, iaitu lam lafaz al-jalalah dibaca nipis, iaitu tarqiq, jika sebelumnya huruf tersebut berbaris kasrah, iaitu berbaris bawah. Cakap Melayunya, bahasa Melayunya berbaris bawah. Baik, cuba perhatikan. Kita perhatikan ini selalu kita baca semua dan setiap kali kita baca. Baik, mim di sini bismi, kemudian Allah. Ini saya telah pernah jelaskan tentang membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bermula dengan bismillah, kemudian bis di sini ingat sin, dia mahamas, huruf mahamas dan safi berangin. Bis bunyi bismi. Baik. Kemudian mi ini baris bawah berjumpa dengan nama Allah, iaitu al-jalalah, maka hendaklah dibaca nipis. Macam mana baca nipisnya? Bismillah. Bismillah. Maknanya lidah kita tidak terangkat, terbuka. Bismillah. Kalau kita baca tebal, misalnya Allah, Allah baris A, atas baris Allah, iaitu mulut kita, seluruh mulut kita keluar. Jadi sini dia nipis. Bismillah. Yang kedua contohnya fi sabili. Baik. Fi dua, sa satu, bi dua, li, baik, lillah. Oh, saya lupa pesan, iaitu apabila kita menyambungnya dengan nama Allah, yang bunyi lah itu lam jalalah itu nak dibaca dua harakah, iaitu fi sabilillahi. Jadi nampak dia punya bit tu, lillahi. Kemudian contoh yang ketiga, wa kafa billahi alima. Baik, kalau kita baca ma tu maknanya apa? Ma iwad, kita tukar daripada baris dua baris satu. Itu kalau kita wakaf.
Sini kita terus saja, iaitu fi sabilillah. Panjang. Wakaf nama Allah mesti panjang. 2, 4 atau 6 harakat. Bismillah. Kalau kita wakaf. Baik, di sini kita wakaf dekat tanwin. Jadi kita guna hukum mat iwan, kita tukar dia jadi baris satu, jadi mat asli je. Alimah. Baik, kita terus pada tajuk kita, iaitu billah. Baris bawah ba itu bertemu dengan nama Allah di sini, iaitu nama Allah di sini. Jadi kita baca wa kafa billahi alima. Dapat Cuba kita ulang sekali lagi. Wa kafa billahi alima. Perhatikan tadi kita baca nipis saja. Kalau tebal ballah, itu tebal bunyinya. Jadi ini yang dikatakan nipis. Jadi itu saja berkenaan hukum, iaitu lam lafaz al-jalalah. Hukum lam lafaz al-jalalah ada 2 hukumnya, iaitu dibaca dengan tebal dengan syarat dia baris di atas atau baris dhammah, iaitu baris hadapan. Kemudian dibaca nipis sekiranya sebelum nama Allah itu, huruf sebelum nama Allah yang berbaris itu berbaris di bawah, iaitu kasrah. Maka itulah saja penjelasan tentang hukum lafaz lam jalalah. Lafaz lam jalalah. Itu saja. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.